Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Ma sayyidina al-Imam Ibn Abi Jamrah fi kitabih al-mumti' Jam' an-nihayah fi bad'il khair wal ghayah fi al-hadith al-15 fi al-hadith al-15. Bismillahirrahmanirrahim. Biisnadina al-muttasil ila sayyidina al-Imam Ibn Abi Jamrah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyaikhihi wa talamizatihi wa qurra'i jam'i nihayatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jalla an Abdullah ibn Amr ibn al-Asi wa hakadha fi al-nusakh al-Asi bi isbatil ya'. Dari segi nama beliau Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, itu yang kita dengar kan. Tapi boleh dibaca sama ada al-As ataupun al-Asi. Jadi bila saya rujuk makhtutat yang ditulisnya adalah al-Asi. Tapi dalam Sahih Bukhari rasanya al-As. Tapi kerana kita sekarang ni menyalin kitab Jam'un Nihayah, maka saya datangkan dengan isbatul ya'. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Hadis yang masyhur yang biasa kita dengar. Allah tidak akan menggenggam ilmu, mencabutnya daripada hamba-hamba. Tidak akan buat begitu. Sebaliknya Allah akan menggenggam ilmu dengan cara menggenggam para ulama. Maksudnya dengan mewafatkan para ulama. Sehinggalah Allah SWT tidak meninggalkan seorang alim pun. Mereka tidak tinggal atas dunia ini seorang alim pun. Maka ketika itu manusia telah mengambil kepala-kepala bodoh. Maksudnya yang jadi tukang muftinya, yang tukang bagi fatwanya dah bukan orang alim. Lalu mereka ini ditanya lalu mereka pula bagi fatwa tanpa ilmu, mereka sesat, mereka menyesatkan. Jadi kalau kita lihat para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fadilatul Syekh Yusuf bin Rusdi ketika menguraikan hadis ini, antaranya beliau menyebut bahawa ilmu itu hilang dengan kewafatan para ulama. Dengan keadaan buku masih kekal. Contoh Sayyidina Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Suatu beliau pulang menghadap Allah SWT, bukan semata-mata jasad beliau saya dikebumikan, dengan ilmu-ilmunya dikebumikan sekali. Sebab walaupun ada yang bercatat, tapi bukan semua yang dalam dadanya itu dicatat. Okey, sebab ilmu nur, dan kadang-kadang yang masa waktunya baru Allah Ta'ala campakkan kepada si alim tadi. Kefahaman itu kadang-kadang kita baca satu benda, kita faham satu masanya lain, pada satu masanya lain pula yang kita faham. Lebih dalam contohnya. Jadi apabila akhir zaman nanti, akhirnya para ulama diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku? Kita masih ada Quran, masih ada, kita hadis masih ada. Tapi adakah ilmu ada? Tak ada. Maksudnya ilmu diambil daripada para ulama, bukan diambil daripada kitab. Sebab kalaulah kitab itu adalah ilmu, maka Allah akan mencabut ilmu dengan mengangkat kitab-kitab. Kitab dah tak ada. Tapi yang berlaku tidak. Yang berlaku adalah kitab masih ada, kekal, tapi yang diangkat adalah para ulama. Dan sebab tu kalau kita biasa tengok para ulama kita sangat sedih kalau ada orang alim meninggal dunia, kerana yang meninggal tu bukan semata-mata dia dengan ilmunya sekali dikebumikan sekali. Jadi sahabat seni pun yang belajar di Mesir pun semua, jangan lepaskan peluang. Selagi kita punya peluang di Mesir, boleh menadah dengan para masyaikh, jangan lepaskan peluang. Sebab kalau dah masyaikh kita dipanggil Allah, masa tu dah menyesal pun dah tak guna dah. Kan? Walaupun kita boleh tengok YouTube apa semua, tapi lain apabila kita sendiri mendapat secara terus daripada mereka. Hadis yang seterusnya, dalam masa yang sama, hadis yang ke-15 juga menunjukkan bahawa orang yang nak memberi fatwa ni mesti dengan ilmu. Tengok orang yang jahil tadi, apabila mereka ditanya,
Kalau mereka tahu mereka tu jahil, mereka sebut saya tak tahu. Maka sekurang-kurangnya tak terjawablah soalan yang ditanya, tapi tidak menyesatkan. Tapi masalahnya mereka dah tak ada ilmu tapi menjawab juga. Yang ini adalah merupakan musibah yang seterusnya. Sebab tu Nabi sebut fadallu, mereka tu sesat dah sebab mereka tak ada ilmu. Fadallu wa adallu. Jadi kalau kita sendiri tidak mempunyai pengetahuan terhadap satu perkara, tak ada masalah untuk kita sebut saya tak tahu. Yang sesat kita seolah sesat, maksud kita tak tahu jawapan. Tapi sekurang-kurangnya dia tidak menambah kesesatan kepada orang lain. Sebelum fadallu situ, maksudnya mereka ni sesat kerana mereka menyampaikan fatwa tanpa ilmu, atau kerana mereka sesat kerana mereka ni je? Fadallu, mereka sesat kan tidak ada ilmu. Wa adallu, mereka menyesatkan kerana mereka berfatwa tanpa ilmu. Kenapa seorang tu sesat? Kerana tidak dibimbing dengan ilmu. Dia tidak mendapat suluhan wahyu. Dia sesat. Sesat dengan maksud dia tersasar pada jalan kebenaran. Bukan maksud dia keluar dari agama Islam, tidak. Dia sesat. Macam orang, dia tak ada arah, akhirnya dia tak tahu, dia tersesat. Nak pergi tempat lain, sampai tempat lain. Tapi kalau dia beritahu, kalau nak pergi ke Kubat ikut jalan ni, orang tu ikut, akhirnya sampai ke Mekah. Apa yang berlaku? Dia menyesatkan orang pula. Okey? Mereka tak tambah panduan. Kenapa Ustaz lagi macam ada something tak setuju je, tak berhati je? Konteks ayat ni, kenapa dia tak fadallu kat belakang? Dia macam menjawab kepada satu teman. Dia tak kata macam usul juhalan fadallu. Macam mana? Saya rasa fadallu kerana mereka ni telah sesat. Memanglah sesat, mereka bukan sesat kerana mereka memfatwakan bighairi ilm. Adapun fatwa bighairi ilm tu mereka menyesatkan. Tapi kenapa datang dengan fadallu tu kalau lam yubki aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu. Apa yang berlaku, Nabi nak sebut orang yang mereka ni tak ada ilmu, kemudian mereka ditanya jawab pula tanpa ilmu, statusnya min haitsu zad hum dallu. Mereka ni dah sesat. Sekalipun orang tak tanya soalan, mereka dah sesat dah. Kerana mereka tak ada panduan. Itu min haitsu anfusuhum. Tapi dari sudut yang lain pula, mereka juga mempunyai satu sikap itu menyesatkan orang atas menyesatkan orang lain. Jadi kalau fadallu itu nak menunjuk kepada individu tersebut, manakala wa adallu menunjukkan kesan dia kepada orang lain pula. Lawat sahadat. نحن في قيام الليل إن شاء الله لأن جميع العبادة بعد العشاء يسمى قيام الليل. نحن أقمنا الليل بقراءة حديث رسول الله بجوار سيدنا النبي. أقول إيه الله. وعنه به قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها. Ini adab kita, bila kita jumpa nama sahabat kita sebut radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma, tengoklah lelaki ke perempuan ke, walaupun tak tertulis. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. Hadis ini Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini seorang yang tidak akan mendengar satu perkara melainkan yang beliau tak tahu, melainkan beliau akan tanya. Beliau akan merujuk, beliau akan kembali kepada masalah tersebut. Merujuk, bertanya, minta penjelasan sampailah beliau mendapat jawapan yang diinginkan. Ini sikap Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Baik, bukan dengar, lepas tu khalas. Tak dengar, fikir, macam canggah lah. Okey, apa dia punya penjelasan dia. Dan ini sikap yang kena ada bagi talibul ilmi. Alhamdulillah di Al-Azhar kalau kita tengok, guru-guru kita yang mengajar kita dalam kitab-kitab turas, mereka suka kita ni seorang yang mengkritik tapi beradab.
Maknanya kita ada satu benda yang bermain di akal kita, lontarkan, tanya pada guru. Guru sebut satu jawapan, kalau kita rasa tak setuju, sebut, kenapa begini guru? Kenapa tidak begini? Benda tu sebenarnya dia akan mematangkan ilmu. Jadi kita tahu satu ilmu tu secara masak, bukan main dengar, lepas tu bila sampai masanya, bila orang iktiraf kita pun terkanggang, tak tahu jawapan. Okey, jadi kasratus soal itu penting bagi talibul ilmi. Tengok macam Sayyidatuna Aisyah. Bila beliau dengar satu benda, beliau akan fikirkan. Kalau ada sebarang benda yang beliau muskil, beliau akan tanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man husiba uzib. Dalam masa yang sama, beliau pernah mendengar bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang kena soal, dia kena azab. Man husib uzib. Man husiba uziba. Siapa yang kena hisab di akhirat kelak, Allah tanya dia gini, maka itu tanda dia kena azab. Lepas tu dia kena campaklah api neraka. Lalu Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, awalaysa yaqulullahu azza wa jalla fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Orang mukmin ni mereka akan dihisab dengan mudah. Baiklah, bagi Sayyidatuna Aisyah macam berlaku percanggahan. Ayat Quran menyatakan orang mukmin akan dihisab. Tetapi hisab yang mudah. Dan dia akan ke syurga. Tiba-tiba Nabi kata, siapa saja kena hisab, dia kena azab. Jadi Sayyidatuna Aisyah melontarkan persoalan itu kepada baginda Nabi SAW. Jadi di sini kita belajar, kata Syekh Hisri, apabila ada kemusykilan, rujuk para ulama'. Okey, bila kita ada sebarang kemusykilan, rujuk kepada ahlinya. Yang menjadi masalah pada hari ini, setiap orang yang dia ada muskil, dia terus mengeluarkan pendapat dia. Betul tak? Dia keluarkan pendapat dia, lalu pening kepada orang pula. Dia buat talk show, dia buat perancangan, dia menyatakan pendapat-pendapat dia. Dalam masa yang sama, dia tidak pula merujuk para ulama' tentang permasalahan yang berlaku apabila dia melihat di sana ada percanggahan di antara hadis dengan hadis, atau ayat Quran dengan hadis, atau ayat Quran dengan ayat Quran. Macam Sayyidatuna Aisyah, bagus. Ada benda tak jelas, tanya terus pada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, innama dhalikil ardu. Maksudnya, innamal hisabul yasir huwa mujarradul ard. Bila Sayyidatuna Aisyah kata, bukankah Allah berfirman, fasawfa yuhasabu ay al-mu'minun hisaban yasira. Orang mukmin akan dihisab dengan mudah. Jadi kena hisab juga, tapi masuk syurga, tak kena azab pun. Jadi Nabi menyatakan sesungguhnya itu adalah al-ardu. Itu al-ardu ni maksudnya apa para hadirin rahmati Allah SWT? Allah SWT menunjukkan kepada kita buku catatan kita tanpa Allah tanya soalan. Itu namanya al-ardu. Kata Syekh Yusri, fima makna ay duna ayyatakallam Allah wala yunakishuh. Allah kata, syuf, unzur ma fa'al. Kita pun tengok, ya sati banyaknya. Lepas tu Allah kata, khalas, izhab ila jannah. Itulah hisab al-yasir. Tapi kalau lima fa'alta fi yawm kaza wa kaza, lima anta fi yawm kaza wa kaza fa'alta kaza wa kaza, kalau kena tanya begitu, InsyaAllah maknanya dah di soal jawab begitu, takkan kita terlepas daripada azab. Wali'azbillah. Jadi kata Rasulullah, innama zalikil ardu. Yang dimaksudkan dengan hisab yasir itu adalah semata-mata ditunjukkan buku catatan tanpa Allah mempersoalkan kita. Kenapa buat begini? Kenapa buat begitu? Walakin man nukisha al-hisaba yahlik. Tetapi kata Nabi, siapa yang dia itu sudah mula dipersoalkan oleh Allah dari segi hisab dia, maka yahlik. Dia akan habis. Sebab kita ke syurga Allah ni dengan rahmat, bukan dengan keadilan. Sebab dengan keadilan Allah tak ke syurga kita. Tak berhak kita ke syurga. Banyak benda kita tak lepas. Jadi kita ni semuanya ke syurga atas rahmat. Bila Allah sudah tidak lagi menggunakan rahmat, sebaliknya menggunakan keadilan, kenapa kamu buat begini? Baik. Kalau kita baik sekalipun tak boleh ke syurga dengan sebab keadilan Allah, sebab tak layak. Apatah lagi kalau memang kalau seseorang itu memang banyak maksiatnya, kemudian Allah tidak lagi menggunakan rahmat, memang kena azab. Sebab tu Nabi kata, man nukishal hisaba yahlik.
Alhamdulillah. Kita terus ke hadis yang ke-17. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah mal qitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan farafa'a ilayhi ra'sahu qala wa ma rafa'a ilayhi ra'sahu illa annahu kana qa'iman faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita ada satu orang lelaki datang bertemu dengan Nabi. Dalam keadaan Nabi ketika itu sedang duduk, manakala lelaki yang bertanya soalan tu pula sedang berdiri. Lalu bila dia tanya soalan dalam keadaan sahabat yang bertanya soalan ni berdiri, Nabi pula sedang duduk, lalu Nabi pun dongakkan kepala baginda memandang kepada lelaki yang bertanya soalan. Lepas tu kata wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'iman. Maksudnya wa ma rafa'a Rasul alaihi wasallam ra'sahu ila hadha as-sa'il illa bisabab anna hadha as-sa'il kana qa'iman wa Rasul alaihi wasallam kana hina idzin qa'idan. Lalu Nabi pun bersabda, sesiapa yang berperang untuk menjadikan kalimah Allah adalah yang tertinggi, maka sebenarnya dia adalah berada di dalam jalan Allah. Dia lelaki ni tanya, apakah dia qital fi sabilillah? Apakah dia perang fi sabilillah? Apakah dia peperangan yang dimaksudkan dengan perang fi sabilillah? Sebab ada orang dia berperang kerana dia marah. Dia terlibat dalam tentera Muslim, tapi dia perang kerana dia geram. Sakit hati, ya. Atau yuqatilu hamiyah. Dia perang kerana dia rasa semangat nak jaga ahli keluarga dia. Ya, dia rasa semangat nak jaga kaum kerabat dia. Lalu mungkin dia mati dalam perang. Jadi macam mana? Adakah dia dianggap sebagai orang yang berjihad fisabilillah? Nabi terus jawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi hadis ini boleh diletakkan di bawah hadis innamal a'mal binniyat. Lepas tu Sayyidina Imam An-Nawawi memilih hadis innamal a'malu binniyat kerana ia memang hadis tonggak. Kalau kita boleh rajinlah susun hadis-hadis Rasulullah, kita boleh susun semua hadis Nabi dalam berada di bawah 40 hadis Imam Nawawi itu. Jadi hadis ini menunjukkan kepentingan niat. Orang berperang semua pergi perang. Tetapi yang hanya akan diterima Allah adalah apabila seseorang itu menjadikan peperangannya kerana Allah. Kita pun berperang juga ni. Berpegang melawan hawa nafsu untuk menuntut ilmu. Jadi siapa yang dia menuntut ilmu betul-betul kerana nak syariat Allah, maka dialah fisabilillah. Tapi kalau dia menuntut ilmu supaya dia jadi doktor, supaya dia dapat duit banyak, supaya dia boleh terkenal, masuk Facebook, habis kan? Orang mungkin boleh pandang hebat pada dia, tapi dia bukan berada pada mizan yang sepatutnya. Dia bukan al-qital, dia bukan al-jihad fisabilillah. Innama huwal jihad fisabili ad-dunya. Allah. Jangan majzub lagi. Hadis ni biasa. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rujdi Al-Hasadi, maksud kalimatullah ini yang dimaksudkanlah hadis ini adalah la ikraha fid din. Ni agak lain sikit. Biasa kita dengar kalimatullah hiyal ulya ni adalah la ilaha illallah. Kita berperang untuk meninggikan la ilaha illallah. Namun Fadilatul Syekh Yusri menyatakan peperangan dalam Islam atas dasar kerana untuk mempraktikkan la ikraha fid din. Sebab itu kalau satu orang paksa orang Islam paksa orang bukan Islam masuk agama Islam, yang memaksa tidak diperangi. Kerana Allah tidak mahu seseorang itu memeluk agama Islam kerana terpaksa. Jadi kata beliau, yang dimaksudkan dengan kalimatullah hiyal ulya di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala la ikraha fid din. Okey, hadis yang seterusnya yang ke-18, wa anhu bihi an Abbad bin Tamim an ammihi radhiyallahu anhuma annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينتقل أو di sini adalah syak أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
Okey, perawi hadis yang bernama Abbad ibni Tamim, beliau meriwayatkan hadis ini daripada pakcik beliau, pakcik belah ayah maknanya pakcik belah ayah. Kalau khal, pakcik belah ibu. Ammah, makcik belah ayah. Khalah, makcik belah ibu. Saya rasa dalam bahasa Melayu kita tak ada beza pakcik belah ayah, pakcik belah ibu. Pakcik kepada Abbad bin Tamim bernama Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim. Maksud dia pakcik beliau bernama Abdullah bin Zaid bin Asim. Tapi bin Asim kalau disebut mengenai ammihi Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Asim. Manakala perawi ni pula Abbad ibn Tamim. Nanti saya cek balik. Sebab dalam kitab disebut begitu. Sebab kadang-kadang nama tu dia datang secara ringkas. Mungkin Tamim tu datuk yang ketiga, yang keempat mungkin. Nanti kita cek balik Bagus soalan tu. Allah. Bagus. Boleh fokus kepada siapa yang bertanya. An Abbad ibn Tamim an ammihi radhiyallahu anhuma annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai' fi shalah. Jadi Sayyidina Abdullah ibn Zaid ibn Asim ni, beliau telah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang situasi satu orang lelaki yang dia ini dia rasa macam telah keluar daripada dirinya sesuatu sewaktu dia sedang solat. Dia rasa macam dia telah terbuang angin. Okey. Yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai'an yajidu ar-rih. Rih di sini maksud dia adalah bukan durat lah sebenarnya adalah fusa. Dalam bahasa Arab angin yang berbunyi itu Kentut. yang berbunyi itu dinamakan sebagai durat. Durat. Manakala yang tidak berbunyi dinamakan fusa. Kalau kita perasan dia macam dekat dengan realiti. Tak. Bahasa Arab lebihnya begitu. Kadang-kadang bila kita dengar satu kalimah tu kita boleh merasakan. Contoh macam kita naik gunung ni. Su'ud. Ya, bunyi pun macam nak letih. Tapi kalau turun, nuzul. Senang turun tak? Nuzul. Tapi kalau naik, su'ud. Berat Hubud. Kata hubud turun lah. Silap. Su'ud naik. Kalau turun nuzul. Durat bi-ta'. Dad ghin alif ta'. Durat. Bukan durat birra. Durat. Satu lagi fusa. Fusa. Jadi saya kau dah ketawa pada berhenti. Jangan bagi saya ketawa Masalah saya begitu Saya cuba mengawal perasaan. Sungguh Okey. Sahabat Nabi ni tanya kepada Rasulullah. Sekarang satu orang yang sedang solat. Annahu yajidu syai'an yukhayyal ilaihi ka'annahu wajada syai'an kharaja min duburihi. Ai kharaja rih min duburihi lakinnahu ghair mutaakkid. Dia tak pasti betul ke keluar tapi rasa macam tu. Jadi apa yang dia kena buat? Nabi SAW kata la yantaqil. Jangan berpindah. Tak perlu nak pergi tempat lain, tak perlu nak pergi ambil wuduk lain, tak perlu nak batalkan sembahyang. Atau yang Nabi sebut la yang sarif, jangan bergerak. Sampai kau tengok dia punya makna lebih kurang je. Yang sarif, yang taqil. Tapi oleh kerana amanahnya, ulama hadis kita dalam meriwayatkan mereka sebut tak pasti mana satu yang Nabi sebut. Yang taqil ke, la yang sarif. Walaupun maknanya hampir-hampir. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sehinggalah kata Nabi, kamu tak perlu nak pergi ambil wuduk, teruskan solat sampailah pada satu keadaan barulah kamu pergi ambil wuduk. Apa dia? Bila kamu mendengar suara atau kamu sudah menghidu bau. Kalau dah sampai orang sebelah semua dah pandang macam tu, dia kata kena yakin Tak yakin dah tu Semua orang pandang dah
ataupun bergegar masjid tu, dia dengar juga gegaran tapi dia selamba je, kata dah tak dengar ni, tak dengar. Yakin. Dia tak betul tu Maknanya bila dia dah sampai kepada tahap yakin bahawa dia telah berhadas, barulah dia dianggap berhadas. Jadi al-yaqin la yuzal bisyak. Al-yaqin la yuzalu bisyak atau la yazul bisyak liman arada an yata'allam al-qawaid. Hadis khusus untuk 20 saja. Daripada sebab soalannya tanya tentang itu. Jadi bila para ulama bincang, bukan semata-mata hanya untuk dubur, begitu juga pada semua keadaan yang lain. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Contoh, kita dah yakin. Contoh dia, saya dah sembahyang isyak. Bila sembahyang isyak, saya dah berwuduk. Okey, sekarang ni saya berwuduk lagi tak? Tadi balik-balik tadi masuk tapi pergi beli air ke? Tak pasti kan? Al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang yakin maksudnya apa? Yakin maksud 100%. Bukan buat-buat yakin. Orang Melayu dia ada satu lagi istilah, kita kena yakin Syekh. Itu bukan yakin, itu tak pasti tu. Kita kena yakin Syekh. Okey, ana yakin. Dia tak yakin tu. Dia berusaha nak menutup ke zonan dia tu, ketidakyakinan itu dengan dia buat yakin. Padahal tak yakin. Yakin memang ka'annaka ra'aita syams. Contoh, siapa tak yakin sekarang ni tengah malam? Siapa yang tak yakin sekarang ni tengah malam? Siapa yang tak yakin sekarang ni kita tengah baca hadis? Begitulah. Maksudnya dia berkepastian 100%. Itu dinamakan sebagai al-yaqin. Jadi kalau datang sebarang kemungkinan mungkin sebenarnya aku dah masuk tanda, mungkin kemungkinan tu akan tertolak sekiranya bertemu dengan keyakinan. Cuma adalah beberapa hukum hakam fiqh yang dia tidak menggunakan keyakinan tapi dia menggunakan dengan zon. Itu kita tak bincang sini lah. Ada beberapa pengecualian. Itu kena tanya orang yang belajar kitab al-ashbah wan nadhair. هناك مشكلة. الحديث التاسعة عشر عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس. Begitulah riwayatnya dengan dibariskan mati pada huruf sin. ولا يتنفس fil ina. Apabila seseorang kamu telah membuang air kecil, maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Dan janganlah dia beristinja dengan tangan kanannya. Dan jangan dia bernafas di dalam bekas air minuman tu. Ini adab. Kita belajar ini adalah adab. Adab yang menunjukkan betapa Nabi SAW membezakan di antara perbuatan yang mulia dengan perbuatan yang sebaliknya. Sebarang perbuatan yang mulia kita tidak menggunakan tangan kanan, kita guna tangan kiri. Maksudnya tangan kita ni pun ada peranan. Untuk yang mulia ada tangan kanannya, yang tidak mulia pada tangan kiri. Jadi oleh kerana buang air kecil ini ataupun buang air besar ni, dia termasuk dia benda yang tidaklah dianggap mulia. Tapi bukanlah benda tu keji, kan? Kita ni buang air, betul? Nak buat apa kan? Dah sakit perut, tapi tak nak kan? Jadi maknanya dia bukanlah benda yang keji. Cuma syariat membezakan. Ini perbuatan yang mulia, ini pula perbuatan yang sebaliknya. Contoh pakai kasut, dianggap mulia. Buka kasut tidak mulia. Masuk masjid mulia, keluar masjid tidak. Lawan dia. Bukanlah maksudnya keluar masjid tu jadi benda keji, berdosa, tidak. Tapi dibahagikan perbuatan kepada benda yang ada nilai kemuliaan dengan benda yang biasa-biasa. Jadi bila buang air, janganlah kita pegang kemaluan kita dengan tangan kanan. Baik, kita tidak menggunakan tangan kanan untuk memegang kemaluan. Istinja, jangan guna tangan kanan. Alhamdulillah kita semua guna tangan kiri. Tapi kalau orang kidam macam mana? Kalau dia terdesak, buat macam mana kan? Kalau dia memang dia dah cuba, tak boleh juga. Dia memang jenis tangan kidal. Semuanya guna tangan ni satu lagi. Nak buat macam mana? Tapi selagi mana dia mampu, dan rasa sama, ini tidaklah wajib. Ini segi adab. Wala yatanafas fil ina. Jangan dia menghembus di dalam air minuman. Maksudnya kalau nak minum, janganlah dia sambil dia minum tu dia bernafas. Kalau kita nak bernafas, kita minum, nak nafas di luar bekas. Apatah lagi kalau air itu dikongsi ramai. Lagi-lagilah tak sepatutnya dibuat begini. Sebab orang lain akan jadi jijik dengan dia minum. Dia gitu. Ya Allah. Lihat akhi, barakah kita barakah. Barakah ya, barakah ya agama.
Jadi dia kena ambil berat benda-benda gitulah. Kalau air untuk minuman dia sendiri pun tak dituntut sebab yalah kalau orang tanya orang perubatan dia kata ada bakteria ke something begitu. Hatta kalau tak ada bakteria pun bila Nabi dah kata begini kita tak akan buat Sebab kita beramal dengan cinta bukan beramal dengan sebab. Allah. Okey, jangan majlis lagi. Ustaz, adakah yang ni sama juga kalau kita tiup air sebab panas kan? Begitu juga. Dengan Sebab dia kalau contoh air panas kita pergi tiup nak bagi sejuk, dia berlaku hembusan. Jadi biarkan sampai air tu sejuk atau guna kaedah orang tua-tua di Kedah tu, dia letak dalam piring. Dia tunggu oleh minum. Minum di di tapak piring. Atau ya guna kaedah mamak, buat teh tarik. Yang penting jangan tiup. Tapi tidak haram. Dia tidak termasuk perbuatan haram. Cuma tidak dituntut. Kalau kipas Boleh lah, kipas boleh lah. Bukan sebab mereka dikipas dengan mulut dia. Tak ada. Boleh Sakman pakai Sakman. Dia tengah malam macam tu lah Sakman. kalau makanan kalau makanan Begitu juga. sama juga. Begitu juga. Kalau makanan pun tak dituntut tiup. Sebab isu dia, kalau makanan dikongsi ramai, memang orang jijik. Betul? Barakah. Yelah, banyaklah berkah dia. Betul tak? Kalau makanan tu, kalau contoh, kalau katakan kalau bukan untuk makanan seramai-ramai pun dia seorang, tapi menyebabkan berlaku hembusan. Jadi Nabi tak bagi. Semua benda yang Nabi tak bagi ni kalau kita rujuk dengan perubatan mesti kena. Sebab Nabi la yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Maksud inak ni kira inak yang dalam tu berisi. Okey, wala yatanafas fil ina. Ustaz Taqi tanya soalan yang baik Nabi sebut al-ina. Tapi adakah maksud dia contoh cawan kosong? Kan? Tak boleh ke? Ya, kalau cawan tu kosong dia nak buat apa je? Dia main angin je dah. Itu lah kerja dia kan. Tiuplah macam mana pun tak kisah kan. Boleh. Maksud di sini, dia tahu tadi dia tahu jawapan tu tapi dia nak dedahkan kepada yang lain lah. Maksud dia wala yatanafas fil ma'i fil ina. Okey. Fil ma'i atau fil mat'um fi al-ina. Wa anhu bihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi salatukum ya jamaah nahnu bi jiwari sidna Nabi yasma anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara min al-'atash fa akhadha ar-rajulu khuffahu fa ja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwah fa syakara Allah lahu fa adkhalahu al-jannah. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan daripada baginda Nabi tentang kisah seorang lelaki pada zaman Banu Israel dulu. Maksudnya Nabi SAW menceritakan apa yang pernah berlaku kepada umat terdahulu. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, ini menunjukkan bahawa Nabi mengetahui perkara yang telah lepas berdasarkan ruhaniyahnya. Berdasarkan kerohanian Nabi, sewaktu sebelum Nabi diciptakan sebagai seorang manusia yang berjasad, roh Nabi sudah mengetahui apa yang berlaku. Cuma kita pun sepatutnya begitu. Tapi oleh kerana kita ni lupa, maka kita lupalah. Sehingga sebab Allah kena sebut pada kita, alastu bi rabbikum. Sampai dia sebut, kita pun sebut bala. Benda tu memang kalau dibuka kita boleh ingat. Jadi contoh macam sini. Tak ada pula disebut Nabi kata akhbarani Jibril ataupun akhbarani Allah Azza wa Jalla. Nabi terus cerita. Dulu ada orang begini, seakan-akan Nabi melihat peristiwa itu. Bahkan kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi lagi, contohnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah anda melihat ya Rasulullah apa yang Tuhan kamu telah lakukan terhadap ashabil fil? Ketika tentera Abraham menyerang Makkah Al-Mukarramah, Nabi lahir lagi? Tak, tapi Allah sebut alam tara. Tidakkah kamu telah melihat? Bukankah anda telah melihat? Jadi kata Sayyidina Al-Imam Syekh Yusri, ada ayat Quran yang menceritakan tentang ruhaniyah Al-Muhammadiyah. Dan ada ayat-ayat Quran menceritakan tentang Rasulullah di sudut basyariah. Contoh di sinilah. Anna rajulan. Nabi cerita, dulu ada satu orang ni gini-gini. Nabi melihat benda tu. Okey. Ada seorang lelaki yang telah melihat seekor anjing yang dia telah makan tanah basah. Tanah tu basah, dia makan tanah tu, dia jilat tanah tu kerana terlalu dahaga. Dia nak air dah tak ada dah, cuma tanah tu ada basah, dia hisap tanah tu
Dia makan tanah tu supaya dia rasa juga basah-basah tanah tu. Menunjukkan bahawa anjing itu terlalu dahaga. Fa akhadha ar-rajulu khuffahu. Lalu si lelaki tadi dia pun mencabut dia punya kasut, dia pun cedok air letak dalam kasut, lalu dia pun bagi anjing tadi minum sehingga anjing tadi telah hilang dahaga dia. Fa syakarallahu lah. Lalu Allah berterima kasih kepada lelaki tadi. Apa maksud Allah berterima kasih kepada dia? Maksudnya Allah meridai, ya. Fa syakarallahu lah fa adkhalahul jannah. Jadi di sini kalau kita lihat menunjukkan ar-rahmah, ya. Kalau kita tengok ar-rahmah. Bayangkan sesama bukan kepada manusia ni, kepada anjing, ya. Kepada anjing pun satu orang yang bagi minum anjing. Dan ada hadis yang kita biasa dengar kan, seorang perempuan yang pelacur kan, perempuan Bani Israil, dia memang dia itu je kerja dia. Tapi dia juga pernah memberikan minum seekor anjing yang dahaga. Lalu Allah Taala mengampunkan semua dosa dia. Sebab tu kita jangan memandang lekeh kepada umat Nabi Muhammad ni. Sebab kita hanya melihat yang zahir, kita tak tahu batin dia macam mana. Tengok perangai jahat amat, kita tak tahu dia buat apa. Dia pun mungkin tak perasan satu kebaikan yang dia buat, dia sedikit bagi anjing. Biasa. Dia rasa biasa, tapi dengan sebab keikhlasan dia tu menghancur leburkan segala dosa yang boleh lakukan. Sebab tu jangan kita pandang lebih kurang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kawan-kawan kita yang tak puas hati dengan kita ke, jangan. Dia tak puas hati dengan kita tu satu masalah lah. Tapi kita jangan pandang buruk ke dia. Kalau kita tak tahu apa yang dia buat di belakang kita, yang mana perbuatan baik dia itu dipandang tinggi oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam tasawuf dia ajar, kullu ummati rasul awliyaullah illa ana. Okey? Boleh ke kalau kita manusia biasa untuk ingat apa yang alam roh kita secara biasa ni, secara ghalib ni kita takkan teringat apa yang pernah berlaku pada alam roh dahulu. Kita hanya akan ingat tu selepas kita terbebas daripada jasad. Selagi jasad ini mengurung kita masih terkurung. Tapi bila kita sudah masuk ke alam fana, alam barzakh, ketika itu dibuka hijab. Fa basarukal yawma al-hadid kan. Hadid di situ maksud dia bukan besi, tapi hadid itu maksud dia sudah kita punya pandangan dia dah tak sama-sama dah jelas. Semua manusia ketika dalam roh tu dia diperlihatkan segala apa yang berlaku di dunia dia tu sendiri. Anda tak tahu. Tak ingat pula tu. Apa yang adakah kita diperlihatkan semua benda tak tahu. Ketika dalam roh tu kita dilupakan. Wallahualam. Nanti dah tunggu masa kita dah keluar nanti kita bincang. Ya betul. Kita tak tahu masa deja vu tu macam mana boleh berlaku. Macam mana? Macam mana kita istilah deja vu. Maksudnya kita macam rasa ini macam pernah berlaku, macam pernah berlaku. Saya tak bisa tahu kalimah tu orang muda kan. Deja vu saya tak tahu benda yang berkaitan dengan alam roh ni ialah kita tahu sikit-sikit apa yang takat yang Tuhan bagi tahu kepada kita lah. Tentang yauma alastu bi rabbikum. Itu je lah yang kita tahu sikit. Lepas tu apa yang Nabi pernah sebut, apa yang berlaku pada alam roh, kita dulu ada di tulang sulbi Nabi Adam. Lebih daripada tu ialah yasaluna kanil ruh. Okey? Ada ke sebabnya kenapa kita dilupakan? Kenapa kita dilupakan apa yang berlaku pada alam roh tu? Maksudnya sekarang kita tak ingat kenapa dia macam tu. Allah Ta'ala alam. Anda mesti tak tahu apa jawapan dia. Kenapa, apa hikmah Allah melupakan kita? Allah alam. Allah alam. Senang jawapan tu tak? Wa anhu bihi qala an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarkud hatta yadhhaba anhu an-nawm fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfir fayasubba nafsahu. Okey, hadis ni Nabi ajar kita, kau dah mengantuk dah, tak payah buat apa. Kenapa Aman?
Kalau dah mengantuk lena lah kan. Saya tadi lepas sembahyang maghrib, konon-konon lah nak baca Quran lah benda. Baca ayat tu dah tak ke mana dah. Tutup, terus beristirahat menunggu isyak. Sesudah dah azan, dah selesai. Tatbik hadis belum baca Nabi kata bila seseorang dah mengantuk, dia dah mengantuk, main mengantuk yang bersengatan ni dalam keadaan dia sedang solat, main dia tengah sembahyang, tiba-tiba dia terlalu mengantuk. Apa yang dia buat? Eloklah dia lena. Eloklah dia lena. Cuma maksud ni sini macam mana? Kata para ulama, kalaulah waktu dah tinggal sikit, maka mau tak mau dia kena teruskan sembahyang. Sebab ketika itu mudarat yang lebih besar meninggalkan sembahyang. Atau dia tahu kalau dia tidur memang insya-Allah lah dia akan sedar dan kadang waktu dah masuk. Maka ketika itu mau tak mau dia kena teruskan juga walau dia mengantuk macam mana pun. Sebab seseorang apabila telah masuk waktu sudah tertepek ke atas dirinya kewajipan sembahyang. Jadi boleh tak kita tidur? Contoh, katakan di kalangan kita ada yang tak sembahyang isyak lagi. Katakan tadi ada hal sikit perut ke apa ke, sebab makan banyak. Jadi dia tak sembahyang isyak lagi katakan. Lepas tu dah mengantuk. Nak tidur dulu ke tak tidur? Kalau berat hati dia, ini kalau tidur ni sedar besok Tuhan. Ya tahu kan? Apa yang berlaku? Maka ketika itu haram dia tidur. Mengantuk sangat Nabi rawahul Bukhari. Walau rawahul malaikat Jibril alaihi salam sekalipun. Sebab apa? Sebab dia dah mengantuk. Sebab dia dah ada zon yang kuat yang dia tidak akan mampu untuk bangun pada tengah malam untuk solat isyak. Maknanya mau tak mau kalau dah mengantuk macam mana sekalipun dia kena sembahyang. Jadi hadis ini dipahami apabila seorang itu yakin yang dia boleh bangun semula untuk menunaikan solat. Okey? Dan waktu belum lagi habis. Jadi contoh awal malam, biasa boleh bangun. Dah sepanjang di Madinah ni pukul 4, 4.30 tu dah bangun dah kan. Untuk sembahyang qiyamul lail. Jadi, insya-Allah ni tapi dah mengantuk sangat, maka tidurlah. Sebab apa? Supaya kita beribadah tu bukanlah keadaan ijtihad. Lepas tu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hasani, mazhabuna al-ijtihad dunal ijtihad. Mazhab kami dalam beribadah, kita bersungguh-sungguh tetapi tanpa menyusahkan diri. Tanpa memaksa diri. Dan kalau tak daya, khalas tidurlah. Kan? Tetapi dalam masa yang sama bersungguh-sungguh. Warrahatu fil qabri. Kerehatan hanya di kubur nanti. Sepanjang di atas dunia ni berusahalah bersungguh-sungguh. Jadi Nabi kata bila dah mengantuk seorang dalam keadaan dia sedang salat, hendaklah dia tidur sehinggalah hilang mengantuk dia, sehingga dia lega daripada mengantuk dia. Dia dah tidur, dia bangun, dia segar, barulah dia solat semula. Begitu maknanya kalau seorang yang sedang yang katakan dia nak sembahyang mengantuk sangat, maka tak payah sembahyang lagi, tunggulah sampai tengah malam nanti boleh sembahyang. Tapi macam saya sebut tadi lah, berdasarkan sama ada dia zon dia boleh bangun ke tidak. Kalau dia kata berat tak bangun ni, kan, tinggal lagi setengah jam nak subuh, tapi dah mengantuk sangat. Mengantuk tak mengantuk kena sembahyang. Kalau seseorang tertidur sebelum masuk waktu, dia kata ni nak masuk isyak dah ni. Daripada pagi tadi memang buat kerja macam-macam, tak tidur lagi ni. Ini kalau tidur sebelum isyak ni, insya-Allah besok bangun orang ke Quba, kita masih lagi di Madinatul Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ketika itu macam mana? Boleh tidur ke? Boleh. Tapi mungkin tak mungkin tu cerita lain. Sebab isyak belum lagi difardukan ke atas diri dia. Kewajipan belum melekat ke atas diri dia. Sebab kewajipan hanya akan masuk setelah dia melalui waktu. Apabila dia tidur dalam keadaan azan berkumandang, maka ketika itu dia ghair mukallaf. Wa ghair mukallaf, ghair muqassir. Orang yang tidur dia bukan mukallaf, maka orang mukallaf dia bukan muqassir. Jadi siapa yang contoh dia katakan dia berjaga malam, lepas tu dah tak larat sangat kan, tinggal lagi setengah jam nak subuh ni, boleh tidur? Boleh, tak ada masalah. Tapi terlepas subuh nanti, kalau terlepas sekalipun dia tidak berdosa dari segi fiqh. Dia tidak berdosa. Tapi alangkah baiknya tunggulah kejap kan, takut dia terlepas sembahyang. Tapi dari segi hukumnya, kalau dia tidur sekalipun, walaupun kata berat ni habis aku ni, kalau aku tidur ni memang insya-Allah, walau dia tidur sekalipun, walau dia sedar-sedar tu dah asar, contoh tidur sebelum subuh, bangun-bangun asar, letih sangat, maka ketika itu dia tidak berdosa kerana sewaktu dia tidur subuh belum lagi wajib ke atas diri dia.
Kenapa Nabi suruh orang yang mengantuk sangat ni suruh tidur? Supaya dia masa bercakap tu dia tidak, masa dia sedang solat tu dia tidak menyebut benda yang tak sepatutnya. Nabi tak nak kita sebut benda yang tak elok. Sebab bila mengantuk ni, tahu je lah, macam tadi saya baca Quran tadi. Rasanya daripada juz 5 tu dia lompat ke juz 1 terus. Cepat. Dan juz 5 habis dan masuk juz 1 balik. Dah begitu tutup je lah kan, tutup Quran, tidurlah dengan niat kerana Allah SWT. Dapat pahala. Mana tahu kata Nabi, dia ingat dia mohon istighfar, rupanya dia memaki diri dia. Okey, hadis yang seterusnya. An Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taghsilu al-maniyya min thawbin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma arahu fihi buq'atan aw buq'an. Di sini juga Syaqrawi ya. Wa fi riwayatin ukhra buqa'an. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada kita menerusi hadis ini bahawa beliau telah membasuh baju baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian Nabi yang terkena air mani maknanya sewaktu baginda Nabi bersama dengan Sayyidatuna Aisyah, kemudian selepas selesai bersama, Sayyidatuna Aisyah membasuh baju Nabi pada bahagian yang terkena air mani tersebut. Kemudian Nabi memakai pakaian tersebut terus pergi menunaikan solat. Maknanya bila basuh hanya pada tempat-tempat yang tertentu, apa yang berlaku, ada tempat kering, ada tempat basah. Dia akan menyebabkan bertumpuk-tumpuk gitu tak? Pada yang basah nampak tumpuk dia. Itu yang dimaksudkan dengan buq'atan ataupun buqa'an. Kalau buq'ah satu tempat lah, kalau buqa'an banyak tempat, jamak kepada buq'ah. Jadi kisah dia begitulah. Sayyidatuna Aisyah basuh baju Nabi yang pada tempat yang ada kesai air mani tersebut, lalu dibasuh, kemudian Nabi pakai pakaian itu untuk menunaikan solat. Jadi hadis ini antara yang disebut oleh Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, hadis ini menunjukkan kalau pakaian seseorang itu terkena najis ataupun terkena benda kotor, contoh macam di sini tak ada najis, tak ada kotor, sebab yang ada pada Nabi semuanya suci dan semuanya tidak ada yang jijik. Kalau kita, kalau pakaian kita terkena air mani contoh ataupun terkena najis, jijik, kita pun jadi jijik. Tapi pada Nabi itu tidak ada istilah jijik. Tidak ada istilah najis, tidak ada istilah jijik pada Rasulullah SAW. Cuma yang kita dapat pelajari daripada sini, kalau baju kita terkena najis atau terkena benda yang kotor, maka kalau kita tak nak basuh semua sekalipun, basuh pada tempat yang terbabit saja. Buktinya dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Dalam masa yang sama, kata Fadilatul Syekh Yusri, hadis ini juga menunjukkan bahawa pakaian Nabi itu tak banyak. Kita kalau baju kotor, kan, baju yang pakai kat Mekah dah banyak kotor, kita buat apa? Tunggu baju banyak lagi sampai Abu Dhabi tu datang, terbagi baju kita, baju still yang tak dibasuh, yang masih elok ada lagi, baju kita banyak. Tapi Nabi SAW sampai baju yang dibasuh tu tak sempat kering. Sebab itu saja baju yang Nabi ada. Di sini zuhudnya Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi ni yataqallal minad dunya. Dari segi keduniaan ni Nabi tak berkira sangat. Kita dapat mengisafilah perkara ni betapa kita tak adalah, saya rasa tak akan, kita pun segan. Kalau contoh baju jubah ke apa, kain ke, bertumpuk-tumpuk lagi macam tak pasal. Kan? Kita pun jadi segan sebab kita banyak pakaian lain, tapi yang berlaku pada Nabi begitu. Okey. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, tadi pun kalimah qalat walaupun tak ada dibaca. Kanat ihdana tahidu thumma taqtarisu ad-dam min thawbiha 'inda tuhriha fataghsiluhu wa tamdahu 'ala sa'irihi thumma tusalli fihi. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang di kalangan kami satu ketika dahulu, salah seorang di kalangan kami para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika dahulu, salah seorang kami telah didatangi haid. Summa taqtasiru ad-dam min thawbiha 'inda tuhriha. Kemudian kami telah mencongkil darah kering yang ada pada pakaian kami tadi. Setelah mana pakaian itu kering,
dan setelah mana kami suci daripada haid. Maknanya contoh pakai baju, katakanlah kita boleh bayangkan, katakan satu orang perempuan datang haid. Jadi zaman dulu tak macam sekarang. Zaman sekarang alhamdulillah, maknanya orang perempuan datang haid tak adalah baju dia jadi kotor sebab dia ada penghalang apa semua elok. Tapi orang zaman dulu dia halang dengan kain. Dia ada cara dia sendiri, tapi mau tak mau kadang dia akan meresap, itu kena juga pada pakaian. Jadi bila dah selesai seorang perempuan itu daripada haid, jadi dia mula nak basuh baju. Di sana ada kesan-kesan darah yang sudah kering. Jadi cara Sayyidatuna Aisyah cerita dalam hadis ni, salah seorang isteri Nabi akan menggores dulu bahagian darah kering yang ada pada baju mereka, kemudian dibasuh seluruh pakaian. Menunjukkan bahawa najis ini tak selesai dengan dibuang zat. Kalau dah kering tak boleh dengan kita main korek-korek dengan tangan dia kena basuh. Wa tandahu ala sairihi. Kemudian dipercikkan setelah dibasuh, dia tempat itu darah, kawasan darah itu dicongkel dengan darah dah kering, dicongkel. Kemudian kawasan itu dibasuh. Kemudian Sayyidatuna Aisyah ambil air percik. Cerita Sayyidatuna Aisyah cerita isteri-isteri Nabi, salah seorang isteri Nabi ambil air percik pada seluruh pakaian pula. Jadi tujuannya apa? Untuk atrasat ihtiyat. Atrasat ihtiyat. Takut-takut di sana ada najis yang lain yang tak terperasan. Tapi mereka tak basuh semuanya sekali. Mungkin atrasat hajat nak memakai pakaian itu dengan segera. Macam kita biasanya basuh semua sekali lah. Summa tusalli fihi. Kemudian mereka pakai pula pakaian yang telah dibersihkan dan sudah dibuang zat najis tersebut. Jadi di sini menunjukkan pakaian yang bernajis tidak semestinya kena basuh secara segera. Tengok isteri Nabi tadi bajunya bernajis. Bila dibasuh? Selepas mereka selesai daripada haid. Maknanya di sana ada wujub muassa'. Bila pakaian kita wajib dibasuh segera? Bila kita nak guna pakaian itu untuk solat. Tapi kalau kita tak nak guna pakaian itu untuk solat, maka tidaklah wajib untuk kita basuh pakaian itu dengan segera. Bila dia jadi segera? Bila pakaian itu nak digunakan untuk solat. Okey, dah berapa jam ni? Bagi tahu saya seamal kalau waktu dah habis sebab saya tak ada jam. Dan saya segar sebab saya dah selesai tadi. Wa anhu bihi qala an Aisyah radhiyallahu anha anna imra'atan min al-ansar qalat lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kayfa aghtasilu min al-hayd? Qala khudhi firsatan mumassakatan fatawadda'i thalathan. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Okey, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah hadis ini seorang perempuan di kalangan wanita Ansar bertanya kepada baginda Nabi SAW, bagaimana cara saya nak mandi setelah saya sudah berhenti haid. Cara saya nak mandi junub dalam keadaan saya baru selesai haid, nak mandi macam mana? Nabi kata ambil secebis macam khuzi firsah mumassakah ni, sama ada mengambil kita ambil kut, kut cakap Melayu? Kapas kapas, ambil kapas ataupun ambil perca kain yang sudah diminyakkan dengan minyak wangi dengan misk, dengan misk cakap Melayu apa dia? Kasturi asli tu. Lalu Nabi kata fatawaddai, kemudian bersihkan. Fatawaddai, tawadda dalam bahasa Arab di sini bukan maksudnya berwuduk. Tawadda di sini maksudnya bersihkan. Ai fatatahhari. Nabi sebut perkara itu 3 kali sebab dia tanya 3 kali. Dia kata, macam mana ya Rasulullah? Tawaddai. Macam mana? Tawaddai. Okey. Wanita tadi tak dapat nak bayang. Okey, sekarang saya nak mandi junub. Tiba-tiba Nabi kata ambil satu kain perca, satu kapas, celupkan dengan minyak dengan kasturi, kemudian bersihkan. Nak bersihkan apa? Dia wanita tadi tak tergambar. Nabi pula segan nak sebut. Okey? Maksud yang diinginkan oleh Nabi,
bila wanita haid itu selesai daripada haid, bagi kawasan yang terbabit, dia akan ada bau yang tidak enak. Jadi setelah dah selesai mandi, pastikan kawasan yang terbabit dibersihkan dengan baik dan diwangikan, supaya hilanglah bau yang tidak enak tu. Mungkin sahabat akan bila dah berumah tangga nanti akan menyedari perkara ni. Jadi cuma Nabi nak sebut, okey, letakkan di tempat sekian-sekian yang tu, Nabi tak lepas nak pergi. Tak lepas nak sebut, kerana benda tu agak memalukan. Benda tu agak terlalu peribadi. Dan Nabi pun dah malu, sebab Nabi tak sebut, lepas tu dah Nabi kata tawaddu'i. Lalu Sayyidatuna, dan Nabi pun berpaling. Nabi dah tak pandang dah perempuan tadi. Nabi dah malu sangat. Yang perempuan tu tak faham. Lalu akhirnya Sayyidatuna Aisyah menarik wanita tadi dan menceritakan kepada wanita tadi apa yang diinginkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi dalam hadis ini kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kalau nak guna minyak wangi kasturi itu, pastikan kasturi asli yang tidak ada unsur kimia. Kalau ada unsur kimia campur dengan benda-benda kimia lain, akan menyebabkan berlaku masalah kesihatan pada wanita terbabit. Sebab tu hadis-hadis seperti ini perlu dirujuk juga dengan perubatan. Sebab pada zaman Nabi, mereka mana ada unsur kimia, memang guna yang asli sungguh. Jadi benda tu tidak memudaratkan. Kalau hari ni minyak wangi kita hari ni, hatta kalau sebut kasturi pun tak tentu lagi tu. Campur dengan benda-benda macam-macam dicampur tu. Jadi boleh menyebabkan kerosakan kalau kita guna tak kena cara dia. Kemudian dalam hadis ni juga menunjukkan bahawa kalau perkara itu agak aib nak disebut secara sarahah, maka tidak perlu disebut secara sarahah. Ya, kita pun kena begitu tu, sebab kadang-kadang setengah kita, bukan setengah kita dan setengah orang lain ni, bab bila benda-benda yang sensitif ni, yang tu dia nak semangat tu. Nak suruh orang gelak, nak suruh orang ketawa kan. Kita tak boleh. Kita kena ada akhlak macam akhlak Nabi. Benda yang bersifat sensitif ni, gunakan bahasa yang kiasan. Jangan disebut secara sarahah. Sebab ia adalah menunjukkan maruah orang tu, maruah yang tidak elok. Tengok Nabi, Nabi boleh sebut sarah tak? Sebab apa? Sebab ini juga akhlak Al-Quran. Kalau kita tengok, Al-Quran menggunakan bahasa yang indah. Sebab tu Al-Quran dibaca, kita tak rasa benda tu agak ayat-ayat Al-Quran ni semuanya indah. Cuba kalau Bible, sampai ada orang mencadangkan Bible tidak boleh dibaca oleh kanak-kanak bawah umur. Hari ni, ada orang mencadang, orang Kristian cadang Bible tak boleh dibaca oleh kanak-kanak ataupun orang yang bawah umur, sebab banyak ayat lucah dalam Bible. Tapi Alhamdulillah, Nabi kita bahasanya lunak, bahasanya indah, kerana mengambil sikap Al-Quranul Karim. Jadi kita juga kena begitu. Kalau kita nak menceritakan benda-benda yang agak sensitif ni, benda-benda yang bersifat, ialah benda-benda macam, contoh macam hadis ni, gunakan bahasa kiasan yang boleh difahami. Tak perlu sebut secara orang kata apa, sorih murih begitu. Tak perlu sebut secara detail, sebab benda tu menunjukkan berlaku pencemaran dari segi maruah kita. Okey. Hadis yang seterusnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla wakkala bir rahimi malakan yaqulu ya rabbi nutfatan bal ya rabbi nutfatun, maafkan saya, ya rabbi nutfatun, ya rabbi 'alaqatun, ya rabbi mudghatun, fa idza arada Allah an yaqdiya khalqahu qala azakarun am untha, syaqiyun am sa'id, famal rizqu, famal ajal, fayuktabu fi batni ummihi. Hadis bicara tentang apa yang berlaku, kita pun tak ingat kan? Ini pun contoh benda yang kita tak ingat. Benda yang berlaku sewaktu kita di alam janin. Allah Subhanahu Wa Taala mewakilkan pada rahim ibu kita itu ada seorang malaikat yang menjaga kita sewaktu kita di alam rahim. Malaikat itu sering bertanya kepada Allah, ya Allah, ini dah nutfah. Adakah proses nak diteruskan ataupun cukup sampai sini? Kalau Allah kata cukup sampai sini, berlakulah keguguran. Kalau Allah kata teruskan penciptaan proses itu, maka dia daripada nutfah bertukar menjadi alaqah. Lalu dia kata, ya Tuhan, sekarang ni dah jadi alaqah. Alaqah ni maknanya segumpal darah gitu. Sekarang ya Allah, dia dah jadi alaqah. Nak diteruskan ke macam mana? Allah kata teruskan, maka teruslah baby itu membesar. Kalau Allah mentakdirkan habis, maka berlakulah keguguran.
Ya Rabbi, mudghah. Sekarang ya Allah dah jadi mudghah, dah jadi daging. Dah jadi segumpal daging. Nak teruskan ke atau macam mana? Jadi semua proses itu malaikat tadi tidak akan melakukan sesuatu pada si janin tadi melainkan setelah mendapat keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Ini benda yang berlaku pada kita semua sewaktu kita di alam rahim, tapi kita tak tahu. Dan kita pun tak ingat. Tapi diberitahu oleh Nabi yang mengetahui perkara-perkara gaib. Fa iza arada Allah an yaqdiya khalqah qal, bila Allah mahu bayi ini terus hidup dan lahir, lalu malaikat bertanya, azakurun am unsa? Malaikat pun tak tahu dia ni nak jadi lelaki ke jadi perempuan. Jadi semuanya tu ditanya kepada Allah Azza wa Jalla. Azakarun am unsa? Syaqiyun am sa'id? Budak ni bila dia besar dia jadi orang yang bahagia, maksud dia sebagai ahli syurga, atau dia jadi orang yang malang apabila dia ditakdirkan jadi ahli neraka. Allah beritahu, budak ni akan jadi ahli syurga. Dia ni akan jadi penduduk api neraka. Maknanya daripada alam janin lagi, semua yang akan berlaku ke atas kita sudah diketahui oleh malaikat tadi dengan sebab perkhabaran daripada Allah Azza wa Jalla. Faman rizku, apakah rezeki budak ni? Bila dia akan makan aiskrim contoh, bila dia akan makan capati seorang-seorang? Okey. Mana itu orang? Semuanya sudah ada dia punya takdir ya. Faman rizku, famal ajal. Bilakah budak ni akan kembali kepada Allah? Umur bila dia akan meninggal? Semuanya sudah ditetapkan suatu di alam rahim. Fayuktabu fi batni ummihi. Maka semua maklumat itu sudah tertulis di perut ibu dia. Maknanya di hadis ini menyatakan kepada kita bahawa semua yang berlaku adalah berdasarkan qada'un wa qadar. Semuanya berlaku dengan qada' dan juga qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya malaikat ni pun dia tahulah seorang tu dia tu diakhiri dengan malam, seorang tu diakhiri dengan isu. Ya, dia malaikat yang menjaga kita sewaktu di dalam perut tu dah tahu orang budak ni akan jadi ahli syurga ke ahli neraka. Bila dia mati, bila dia akan rezeki dia berapa banyak dia dapat, semuanya sudah diketahui oleh malaikat tadi dengan apa? Dengan ikhbar daripada Allah Taala. Allah bagi tahu kepada malaikat tadi, lalu malaikat tadi catat. Tulis semua apa maklumat tadi. Dan maklumat itulah yang akan berlaku kepada si bayi. Jadi hadis ini untuk menunjukkan isbatnya qada' dan juga qadar Allah SWT. Qadar maksudnya ketetapan yang sudah tertulis sejak azali. Manakala qada' adalah waktu berlakunya qadar itu. Okey? Cuma bukanlah masa tu baru sebenarnya Allah tahu sebelum daripada kita wujud lagi. Cuma malaikat tadi dia hanya tahu setelah diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab tu orang Melayu kita ada sebut, kita ni kalau dah cukup rezeki kita, tak ke mana lah, matilah. Semua rezeki kita dah ambil, matilah. Betul lah, betul berdasarkan hadis ni. Sebab semua kita sudah ditetapkan berapa kadar rezeki yang kita dapat. Berapa banyak air minum yang kita akan minum. Habis air tu, walaupun ada air lain, tak mampu dah kita untuk minum. Sebab rezeki kita sudah berakhir. Ketetapan ini boleh berubah atau tidak? Tidak berubah. Habis macam mana pula akan disebut qada' mubram, qada' yang tidak mubram, doa mengubah. Sebenarnya kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, yang boleh berubah itu sekiranya qada' yang tertulis itu secara ta'liq. Qadar yang Allah Ta'ala tetapkan itu secara ta'liq. Secara apa? Sekiranya. Contoh tapi kita tak tahu apa yang Tuhan tetapkan kepada kita. Katakan. Ketika malaikat ni tanya kepada Allah Ta'ala, macam mana ya Allah Ta'ala, budak ni umur dia bila last kali? Allah kata budak ni sekiranya sepanjang hidup dia pernah menghafaz Al-Quran dan pernah khatam Quran 3 kali sepanjang hidup dia akan mati dalam usia 70 tahun. Tapi kalau dia tak pernah khatam Quran sebanyak 3 kali, dia akan mati dalam umur 50 tahun. Yang ni lah bila kita berdoa, dia boleh berubah. Berubah antara dua tu je lah. Tapi kalau qada' itu, qadar yang tertulis itu bersifat mubram, tidak bersifat sekiranya, si fulan akan mati umur 70. Biarlah doa macam mana pun, tetap tidak akan berubah. Jadi sebenarnya doa kita ini, hakikatnya dia tidak mengubah takdir. Tapi kenapa kita berdoa? Kita berdoa atas dasar menunjukkan kefakiran kita kepada Allah. Walaupun pada hakikatnya doa kita ni tidak mengubah takdir.
Cuma bila kita berdoa, kadang-kadang Allah yang mengilhamkan doa itu supaya doa itu kena dengan takdir yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab hakikatnya tidak berlaku perubahan kepada takdir kita. Cuma pada malaikat atau yang tertulis di Lauh Mahfuz, yang tu yang orang kata berubah tu. Tapi pada Allah, adakah Allah Ta'ala, hari tu cadang 60. Macam mana nak tukar ke? Tukar. Tidak berlaku pada Allah begitu. Tapi yang tertulis di Lauh Mahfuz, boleh dipadam, boleh ditukar. Tapi ilmu Allah Ta'ala tidak berubah. Sebab kalau begitu berlaku jahil pada Allah. Mustahil Allah Ta'ala tu bersifat dengan kejahilan. Kalau ta'liq dia terjukar, kenapa ta'liq tentang Allah tahu apa yang natijah? Untuk menunjukkan kepada si malaikat tadi. Dan untuk menunjukkan betapa yang tertulis di Lauh Mahfuz itu mau tak mau dia akan balik kepada kehendak Allah. Sebab tu kita biasa dengar qada' mubram dengan qada' mu'allaq. Mu'allaq tu sekiranya fulan bin fulan begini, maka dia akan boleh dapat begini. Jadi pada malaikat pun malaikat tak tahu apa yang akan berlaku. Kalau qada' tu bersifat mu'allaq, tapi pada Allah semuanya adalah mubram. Hakikatnya semua qadar itu di sisi Allah semuanya adalah bersifat mubram. Aku apa lagi tadi? Sudah kita start dia pukul apa? 9.45. Boleh teruskan lagi? Okay. Okey. Kita berhenti setakat dulu nampak tu. Sebab ada orang nak naik gunung Uhud kan. Ada orang nak Kimulail kan. Berdasarkan hadis yang naas tu ya. Kawan-kawan kita ya. Nampaknya macam kawan-kawan semua dah tak lagi dah. Boleh lagi? Okey. Alam bunyi. Sebab alam. Sebab alam. Okey. Nampaknya Ustaz Amal pun daripada tadi macam gembira dah. Tadi macam tak gembira sangat. Sekarang nampak kegembiraan ni sebab nak beribadah tu kan. Allah. Okay. Sebelum saya nak sentuh sikit dah sebelum kita berhenti nak sentuh sikit dalam 25 ni. Hadis yang ke-25 ni. Walaupun takdir itu sudah tertulis, ini tidak menunjukkan bahawa kita ini dizalimi oleh Tuhan. Mungkin orang kata musalah kalau begitu, nanya kalau dah daripada dalam perut kita dah kata kita masuk neraka, buat ibadat macam mana pun kena neraka juga. Tak? Jadi macam mana, apa isu dia? Sebenarnya apa yang ditetapkan oleh Allah itu bukan atas dasar Allah mahu menzalimi seseorang. Tetapi yang ditetapkan oleh Allah itu adalah berdasarkan ilmu Allah SWT. Sebab ilmu kita ni hanya kita tahu benda bila dah berlaku. Ilmu Allah Ta'ala pula melangkaui masa. Sebelum wujud masa pun Tuhan dah tahu dah apa yang bakal berlaku. Jadi bila berlaku sebagaimana yang diketahui oleh Allah, ini menunjukkan betapa ilmu Allah itu tidak la yukhliful mi'ad. Lepas tu satu orang contoh katakan dia akhirnya jadi ahli neraka. Siapa yang salah? Dia. Tapi dah tulis. Allah tulis itu atas dasar nak beritahu ilmu Allah bahawa dia ni akan pilih. Dia sendiri yang akan pilih kejahatan. Lalu layak dia untuk kena ke Tuhan. Jadi siapa yang salah? Yang menulis ataupun yang memilih? Yang memilih. Siapa yang memilih? Allah. Benar Allah memilih. Tetapi siapa yang memilih perbuatan tersebut? Dia. Cuma Allah SWT menjadikan manusia itu, kata Fadil Syekh Yusri, ada hak ikhtiar. Dia sendiri yang pilih dia nak jadi baik ke nak jadi jahat. Cuma atas dasar ilmu Allah Ta'ala, Allah bukan tahu bila benda itu berlaku. Allah dah tahu sebelum benda itu berlaku. Lalu untuk menunjukkan betapa Allah ni ilmunya mengatasi waktu yang berlaku itu, maka semuanya sudah tertulis dan akhirnya berlaku sebiji macam yang tertulis. Tapi yang pilih siapa? Yang jadi jahat siapa? Yang jadi jahat itu adalah yang memilih itu. Lepas tu kata Syekh Yusri, umpama seseorang itu dengan hisab itu adalah seperti satu orang yang masuk dalam mall, dia masuk dalam kedai, dia bawa troli, masuk, lepas tu ada macam-macam barang-barang, dia pun pilih, ambil shampoo, ambil sabun, ambil itu, ambil ini. Ada orang paksa dia beli? Tak ada. Ada orang paksa dia kena ambil barang ni? Tak, dia sendiri dia. Tuan kedai pun tak paksa. Lepas tu dia jalan, akhirnya sampai ke hujung. Apa yang dia kena buat? Dia kena hisap. Dia kata, apa saya kena hisap pula? Apa yang kamu pilih? Sebab kalau kamu tak beli, tak adalah kena hisap. Apa ni? Ni saya dizalimi. Dia zalimi benda je. Kamu yang pilih. Kan?
Jadi begitu juga kita di atas dunia ni. Kita lalu atas dunia, kata Syekh Husri, umpama kita bawa troli masuk ke Superaya, ambil kejahatan, buang troli. Ambil kebaikan sikit, buang troli. Jalan, beli. Kita beli kejahatan, beli itu, beli ni, beli kebaikan, beli qiyamul lail, beli qiraatul Quran, beli hafal Quran. Jalan. Di hujung kena hisap. Salah yang menghisap ke? Tak, salah yang memilih. Kalau dia salah, pilih. Tapi kalau dia pilih yang baik, maka semuanya adalah taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Allah. Jangan majzud lagi ya. Okey, sekadar itu dahulu, semoga diberkati Allah. Insya-Allah kita akan menyambung pembacaan kita pada hari-hari yang berikutnya biiznillah azza wajalla. Okey. Ada beberapa soalan sebelum kita tangguh? Okey ke waktu disesuai ke? Kalau sahabat tak daya pergilah. Macam berdasarkan hadis yang tadi itulah kan. Allah. Kalau tak daya pergilah naik atas. Saya tak kisah Allah. Dan kalau saya tak daya saya akan naik atas juga. Okey, selesai semua? Okey, kita tangguh dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikril ghafilun. Allahumma salli أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey Pak Barnabi, silakan. Kita buat hukuman ni.